Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersama dengan hamba-Nya di mana saja hamba-Nya berada. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sentiasa memberi kebaikan kepada hamba-Nya. Walaupun hamba-Nya itu mempunyai keaiban-keaiban, namun Allah tidak pernah meninggalkan akan hamba-Nya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diucapkan selamat datang kepada para jemaah di mana saja berada, sama ada berada di negara kita ini ataupun di negara jiran sana ataupun di luar sana. Moga-moga berada di dalam kebaikan Allah dan kita mohon kepada Allah agar Allah mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah menjadikan kita sebaik-baik hamba-Nya dan kita menjadikan Allah Ta'ala sebaik-baik teman kita. Baik, insya-Allah pada malam ini kita sambung bicara ilmu kita hikam dan kita telah sampai pada muka surat 83. 83 baris yang keempat daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Berkata muallif pengarang hikam kita Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, ma sahibaka min sahibika illa wa huwa bi'aibika alimun wa laysa zaka illa maulakal karimu. Tiada orang yang bersahabat dengan dikau dengan sebab sebenar sahabat, melainkan padahal ia pada aibmu itu pada aibmu amat tahu. Dan tiada ada yang demikian itu melainkan Tuhanmu yang amat mulia, yang engkau derhaka akan dia. Maka tutup dan engkau taubat akan dia, maka diampun, maka jua yang menyuruh akan dikau dan yang menegah akan dikau. Baik. Menegak akan dikau, maka engkau derhaka akan suruhnya. Maka maksud daripada apa yang diperkatakan oleh pengarang kitab kita ini, ma sahibaka min sahibika illa wa huwa bi'aibika alimun. Tiada orang yang bersahabat dengan dikau. Tak ada orang yang mahu bersahabat dengan dikau dengan sebab sebenar-benar sahabat, dengan sebenar-benar bersahabat, melainkan padahal ia, yakni Allah, pada aibmu amat mengetahui dan Allah Ta'ala amat mengetahui aib kamu. Maka kita tengok, tidak ada orang yang boleh bersahabat sebagaimana Allah Ta'ala. Kalaulah kita mengetahui seseorang tadi ada aibnya, maka kita akan meninggalkan dia. Dia ada sifat cela dia. Dia ada sifat dengki. Dia ada sifat sombong. Dia ada sifat nak khianat orang. Maka nasib kita akan meninggalkan dia. Kerana apa? Kerana kita mengetahui akan aib dia. Maka akan menjauhkan seseorang daripada seseorang yang lain. Apabila kita mengetahui, apabila seseorang itu mengetahui orang yang dia bersahabat itu ada sifat buruk pada dirinya, maka tidak ada sahabat yang sebenar-benar sahabat
Wah, yang mengetahui akan keaiban kamu. Dia tahu keaiban kamu. Dan juga dia mengetahui akan kejahatan kamu. Dia mengetahui akan kecelaan kamu. Padahal ia pada aibmu amat mengetahui. Dia tahu aib kita. Apa yang kita buat, sama ada secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Dan tiada ada yang demikian itu melainkan Tuhanmu yang amat mulia. Tiada yang sanggup bersahabat dengan orang yang tahu, dengan dia mengetahui sahabatnya itu aib yang begitu banyak. Tidak ada yang sanggup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Dan Allah mengetahui keaiban, kecelaan, kejahatan di dalam hati. Bila mana dalam hati kadang-kadang mari sifat dengki pada orang. Mari sifat sombong terhadap orang lain. Mari perasaan ujub. Merasa kagum diri. Mari perasaan bangga di atas apa yang Allah Ta'ala bagi. Ini semua keaiban-keaiban yang dipandang oleh Allah satu keaiban yang besar. Kalau berlaku kepada orang lain, kalau berlaku kepada manusia, berlaku pada seseorang, mengetahui tentang aib yang ada pada sahabat dia, nascaya orang akan lari. Tetapi itu tidak berlaku kepada Allah. Walaupun Allah mengetahui orang ini aibnya banyak, orang ini celanya banyak, apa sifat orang ini, sifat yang buruk pada orang ini banyak, Allah tidak meninggalkannya. Tidak ada yang mampu bersahabat demikian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala lah yang amat mulia, yang engkau derhaka akan dia. Yang mana kita derhaka kepada Allah. Walaupun kita menderhaka kepada Allah, Allah tak tinggalkan kita. Boleh saja Allah tak beri kita makan nasi hari ni. Boleh. Allah tak beri kita minum air. Boleh. Boleh juga Allah Ta'ala tak bagi kita harta. Boleh juga Allah Ta'ala tak beri apa-apa yang kita ingini. Sebab apa? Sebab kita bermaksiat, kita buat derhaka pada dia. Tetapi Allah lah Tuhan yang maha mulia. Walaupun sang hamba itu melakukan maksiat setiap hari, bangun daripada pagi sampai petang, sampai ke malam, melakukan maksiat setiap hari, namun Allah tidak pernah meninggalkan dia. Allah tak tinggalkan dia. Allah maha mengetahui sang hambanya itu bermaksiat. Allah Ta'ala mengetahui sang hambanya itu melakukan perkara fasik. Tapi Allah tidak tinggal. Allah bagi makan, Allah bagi minum. Dialah Allah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini sifat dia yang maha mulia. Engkau derhaka kepada Allah Ta'ala, maka Allah tutup. Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Kerana derhaka itu satu keaiban. Maka kita buat keaiban-keaiban, Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Sehingga kemarin kita dah bagi tahu, sehingga orang muliakan kita. Sehingga orang puji kita. Sebab Allah menutup keaiban. Itulah sifat Allah Ta'ala. Yang maha mulia, yang maha baik, yang maha terpuji. Sang hambanya itu melakukan maksiat. Setiap hari melakukan maksiat. Makan rezeki Allah buat maksiat. Lepas makan kenyang-kenyang, kata ke orang, kutuk orang. Masa kenyang-kenyang, lepas kenyang-kenyang, bermaksiat pada Allah. Sedangkan makan tu nikmat Allah. Ambil nikmat Allah, kufur kepada Allah. Bila kufur kepada Allah, Allah bagi tak nikmat? Bagi lagi nikmat. Makan tengah hari pula. Lepas makan pagi, kutuk orang. Sampai tengah hari Allah bagi nikmat. Lepas makan pula, dapat nikmat, derhaka pula pada Allah. Tak ada orang mampu begitu. Kalau kita ni, kita bagi orang, orang tak ikut kata kita. Bagi lagi tak ikut kata kita. Bagi lagi tak ikut kata kita. Kita mengamuk, kita halau dia. Kita tak akan bagi pada dia. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala ini maha baik. Lalu Allah memberi kepada hamba dia. Dan Allah Ta'ala itulah sebaik-baik teman yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Hanya hambanya lah sentiasa yang meninggalkan dia.
meninggalkan Allah, tidak beribadat pada Allah, bermaksiat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa kepada hamba. Seandainya Allah Taala lupa kepada hamba, maka binasalah apa yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah tidak pernah lupa pada hamba. Hambanya yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik teman. Sehingga berkatanya penyair, jannibin nas janiban wa ghadabillah sahiban wa qallibin nas kaifa syi'ta tajiduhum aqariban. Ini satu syair. Syair kata apa? Jannibin nas, jauhkanlah kamu daripada manusia dengan sejauh-jauhnya. Wa ghadabillah sahiban, dan kamu hendaklah kamu suka dengan Allah itu sebagai teman kamu. Kamu jauhkan diri dengan manusia, kamu jadikan Allah Ta'ala itu teman. Aqallibin nas kaifa syi'ta. Maka kamu balik-balikkanlah manusia. Hari ni kamu baik, esok kamu bala. Hari ni kamu baik, esok kamu uji pula je. Kamu tengoklah keadaan manusia yang berbalik-balik itu, mengikut yang kamu kendaki, tajidhum aqariban. Kamu akan dapati manusia itu bagaikan kala jengking. Maknanya apa? Maknanya yang memberi mudarat sungguhlah kita. Memberi mudarat kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala lah teman kita, yang mana dia tidak pernah meninggalkan kita walau sekelip mata pun, dan dialah Allah Taala teman yang sebaik-baik teman. Maka teman ini dipanggil sahib. Mengikut pandangan ulama tasawuf adalah sesiapa yang memberi kebaikan kepada temannya. Dengan arti kata teman ini orang yang memberi kebaikan kepada orang lain. Ini dipanggil teman. Dalam waktu yang sama, dia menutup keaiban teman dia. Dia memberi kebaikan dan dia menutup keaiban teman dia. Ini baru sahabat. Ini baru sahabat. Keburukan ditutupnya keaiban, dia tutup keburukan, kemudian dia beri kebaikan-kebaikan. Inilah yang dikatakan sahabat. Maka sahabat yang paling baik adalah, ataupun sebaik-baik sahabat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pemurah, dialah Allah yang Maha Pengampun. Maka tiada yang lain, dan Allah Ta'ala lah yang sebenar-benarnya, yang mana kita jadikan dia sebagai teman. Apa maksud jadikan Allah Ta'ala itu teman? Jadikan Allah Ta'ala itu sentiasa kita mengingatinya. Kata ulama, kita berteman dengan Allah dengan cara menjunjung perintah Allah secara zahir dan juga batin. Kita bersahabat dengan ulama dengan jalan macam mana? Belajar ilmu dengan dia. Maknanya. Ini orang-orang. Dan kita bersahabat dengan orang soleh. Bagaimana caranya? Bersahabat dengan orang soleh dengan jalan kita ini mencontohi dia sebab dia soleh. Bersahabat dengan orang yang fakir. Bersahabat dengan orang yang fakir dengan jalan membantunya kerana dia memerlukan bantuan sebab dia fakir. Ini cara kita bersahabat. Bersahabat dengan orang yang jahil. Bersahabat dengan orang yang jahil, didik dia dan doakan dia. Itu dikatakan bahawa dan sebaik-baik teman adalah Allah Ta'ala. Sudah jelas teman yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita mengetahui tentang adab persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Persahabatan dengan Allah Ta'ala. Maka adab persahabatan dengan Allah ada zahir dan ada batin. Apakah persahabatan dengan Allah yang zahir? Persahabatan dengan Allah yang zahir itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian antaranya lagi, hendaklah kita ini melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaklah merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adabnya. Ini adabnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila kita dah bersahabat dengan Allah, dan kita mengetahui, oh, yang sebenar-benar sahabat kita adalah Allah. Selama ni Allah memberi makan. Selama ni yang kita sakit Allah menyembuhkan. Selama ni yang kita boleh buat kebaikan semua daripada pertolongan Allah. Maka dialah Allah yang sebaik-baik teman kepada kita. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala ini, baiknya Allah Ta'ala ini, apabila kita mendahaka Allah Ta'ala, kita melakukan dosa ataupun maksiat, Allah tutup. Itu yang pertama. Kita tengok contoh Allah Ta'ala ni maha baik. Sahabat yang baik. Yang kedua, apabila kita bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat. Datanglah kepada Allah dengan membawa dosa besar macam mana sekalipun selain pada syirik kepada Allah Ta'ala, maka Allah terima akan taubatnya. Allah terima akan taubatnya. Maka tengok pergaulan Allah dengan hambanya. Hambanya melakukan maksiat, lalu dia bertaubat, maka diampunkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga menyuruh akan dikau buat taat dan mencegah akan dikau buat maksiat. Cegah tadi buat maksiat, maka engkau derhaka akan suruhnya, maka derhaka kamu. Allah Taala suruh buat baik, kita tak buat. Allah Taala suruh buat larang kita buat, maka derhaka akan suruhan Allah. Dah kita derhaka pada Allah, Allah beri tak nikmat pada kita, bagi. Derhaka tiap-tiap hari, tak berapa saat sekali derhaka pada Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi nikmat dia. Tak kurang pun Allah Ta'ala bagi kesihatan kita dan seumpamanya. Maka kena fikir, tidak ada yang sebaik-baiknya Allah. Tidak ada yang sebaik-baiknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu antara adab dengan Allah, laksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sama sentiasa menjaga ikhlas dan sentiasa merasa dirinya dimuraqabah, diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengetahui apabila seseorang itu berdampingan dengan Allah, apabila seseorang itu berdampingan dengan Allah, maka hendaklah ia malu dengan Allah, kata ulama. Dia berdampingan dengan Allah, dia malu dengan Allah. Malu dengan Allah itu macam mana? Malu dengan Allah Ta'ala itu, yakni dengan menjaga anggotanya daripada maksiat. Menjaga anggotanya daripada maksiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, hendaklah kamu merasa malu dengan sebenar-benar malu terhadap Allah. Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, bahawasanya kami alhamdulillah merasa malu kepada Allah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, dia kata alhamdulillah kami ni malu kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu ialah hendaklah engkau menjaga apa yang ada pada dirimu. Apa dia? Apa yang ada pada anggota kamu. Hendaklah kamu jaga apa yang ada pada anggota kamu. Baik lidah, mata dan seumpamanya. Dan hendaklah engkau menjaga perutmu. Yakni malu kepada Allah, jaga perut. Apa maksud jaga perut? Letak minyak kat perut? Bukan. Jaga perut itu adalah menjaga supaya jangan makan hasil yang syubhah dan juga hasil yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada benda yang kita ragu-ragu, jangan ambil. Tak mayaribuka illa ma la yaribuka. Tinggal benda ragu dan ambil yang tidak ragu.
Maka di antaranya dikata jaga perut kamu. Jaga perut ni bukan letak minyak. Sakit perut letak minyak bukan. Jaga perut itu ialah menjaga daripada memakan hasil yang diharamkan oleh Allah. Bahkan setengahnya yang diharam, yang makruh pun kena jaga. Begitu maknanya. Maka seterusnya malu pada Allah. Hendaklah kamu mengingati kematian. Ingatlah kamu ini, hendaklah kamu mengingati kematian. Kematian. Dan juga apa yang ada selepas daripada kematian. Dan barang siapa yang telah melakukan demikian. Kata Rasulullah, siapa yang melakukan demikian. Apa maknanya? Maknanya seorang tadi dikatakan dia malu kepada Allah Ta'ala. Jadi malu kepada Allah, dia kena jaga anggota dia daripada maksiat sebagai contoh, zahir dan juga batin. Dalam waktu yang sama, dia kena jaga makanan dia, makanan yang halal. Dan dia sentiasa mengingati akan kematian untuk bersiap-siap beramal kepada Allah. Inilah yang dikatakan benar-benar malu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah teman yang sebaik-baiknya. Kerana Allah Ta'ala telah menutup keaiban seseorang yang mendahaka kepadanya. Dalam waktu yang sama Allah memaafkan dan memberi keampunan kepada siapa? Kepada hamba yang meminta ampun. Yang meminta ampun tu siapa? Pendosa-pendosa. Buat maksiat yang banyak. Hebatnya Allah Ta'ala yang maha agung, maha mulia ini. Katanya Allah, memarilah dengan aku. Kalau mu jalan kaki kepada aku berlari pada kamu. Maknanya, kalau kita mu naik motor, aku naik kereta. Maknanya, maka siapa yang datang kepada Allah berjalan kaki, Allah datang kepadanya berlari. Siapa yang datang kepada Allah sejengkal, Allah datang sehasta. Siapa yang sehasta, Allah Ta'ala datang sedepa. Siapa yang datang sedepa, maknanya Allah Ta'ala datang lebih lagi daripadanya. Siapa berjalan, Allah berlari. Cepatnya Allah Ta'ala tadi menerima taubat, menerima amalan-amalan hambanya. Maka begitulah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala adalah sifat Tuhan yang maha baik. Sehingga sahabat kata, Rasulullah memberitahu, hendaklah kamu malu kepada Allah. Bagaimana kalau orang buat baik sama kita? Maka kalau orang buat baik sama pada kita, mungkin kita akan rasa malu. Maka siapakah yang selalu, yang dia sentiasa tidak putus-putus buat baik pada kita? Tidak ada yang lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lah sebaik-baik teman. Sebab tu dia kata, kalau benar kamu menjadikan Allah itu teman, maka apabila ada apa-apa hajat, kamu minta dengan Allah. Apabila ada apa-apa permohonan, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Kan kita seorang hamba. Dan kita jadikan Allah Ta'ala itu sebaik-baik teman. Apa makna sebaik-baik teman? Maknanya teman yang baik itu tidak akan membiarkan temannya yang lain. Maka Allah Ta'ala tidak biarkan hambanya. Bahkan Allah Ta'ala menangguhkan hambanya tadi daripada azab. Boleh je Allah nak azabkan. Tetapi Allah Ta'ala menangguhkan dia, tidak membalasnya. Kenapa? Kerana Allah Maha Baik, Allah itu sentiasa berdampingan dengan kita. Lalu dikatakan bahawa lagi, dan telah diketahui bahawasanya sahabat itu memberikan ihsannya kepada kamu. Apakah yang dikatakan sahabat? Sahabat itu seorang yang memberi kebaikan kepada kamu. Dan yang menyempurnakan segala nikmatnya atasmu. Dan dia mencukupkan, menyempurnakan nikmat-nikmat kamu yang tak cukup. Yang mana Allah beri lebih kepada dia. Ini bahawa teman. Dan tiada demikian itu, siapa sebenarnya teman ni? Yang dikatakan bahawa ketika mana susah, Allah Ta'ala beri kepada dia. Dan ketika mana dia dalam keadaan kedukaan, digembirakan. Siapa? Allah Ta'ala lah yang sebenar-benarnya. Maka sahabat yang memberi ihsan kepadamu dan yang menyempurnakan segala nikmatnya atasmu, serta tiada engkau atasnya daripada menyalah suruhnya
dan tiada mendirikan pada hak syukurnya, dan tiada yang demikian itu melainkan Tuhanmu, dan yang memerintahkan akan dikau di dalam dunia dan juga di dalam akhirat. Siapakah yang telah menyempurnakan nikmat kita? Allah. Siapakah yang telah memberi kebaikan kepada kita? Allah. Adakah kita, Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat kita, Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita, adakah kita bermaksiat ataupun tidak? Bermaksiat. Walaupun bermaksiat, Allah sempurnakan, Allah Ta'ala bagi. Maka dengan itu, kenapa Allah Ta'ala bagi sedangkan kita ini bermaksiat? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala itu sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman, ya, teman yang baik, dia tidak meninggalkan temannya yang lain. Lebih-lebih lagi, temannya dalam keadaan kesusahan, dia tidak tinggalkan. Allah Ta'ala bersama dengan hamba-hambanya yang sentiasa berduka cita, Allah bersama. Allah Ta'ala bersama dengan hambanya yang sentiasa memuliakan kekasih Allah, Allah bersama dengan dia. Inilah orang-orang soleh, dia memahami bahawa Allah sentiasa bersama dengan kita dan menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai temannya ataupun sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman. Macam mana caranya? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan akan larangan Allah. Tiada engkau atasnya daripada menyalahi suruh-suruhnya dan tiada mendirikan pada hak syukurnya. Hak syukurnya dan tiada yang demikian itu melainkan Tuhanmu. Tiada yang boleh seperti Allah. Bagaimana kalau kita beri pada orang tu kita bagi, tiba-tiba dia tidak taat pada kita. Dia maknanya tak ikut kata kita. Kalau kita ni beri ke dia, suruh dia buat kerja molek contohnya. Tapi dia ikut kata kita. Akhirnya kita kata apa? Malaslah nak tolong dia. Maknanya. Sebab apa? Dah sebab dia diri tamu tak nak tolong diri dia. Dia sendiri maknanya tidak bersungguh. Maka tak nak bagi dah. Sebab ada kesalahan. Allah Ta'ala, Tuhan yang maha baik. Walaupun hambanya melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan pelbagai-bagai dosa, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah tidak tinggalkan hambanya, dan yang memerintahkan akan dikau di dalam akhirat, yakni Allah. Yang memerintahkan, maknanya yang berkuasa di negeri akhirat dan dunia dan juga dunia. Maka jangan engkau bersahabat dengan yang lainnya. Jangan bersahabat hanya kepada Allah. Apa makna jangan bersahabat hanya kepada Allah? Apa maksud dia? Kita ini jangan bersahabat tapi hanya kepada Allah saja, Allah Ta'ala saja kita bersahabat, yakni kita jangan bergantung kecuali bergantung dengan Allah. Sebab itu Nabi SAW dibaca doa. Apa doa ni? Doa orang nak musafir. Allahumma antas sahibul fis safar. Allah Ta'ala itu sahib. Allahumma, ya Allah, anta, kamu itu sahib. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah teman aku ketika musafir. Ulama-ulama sufi mereka baca doa jadikan Allah itu sahib, yakni teman dia dalam musafir. Wal khalifatu fil ahli. Dan juga pengganti. Pengganti dia pada ahli keluarganya. Maknanya apa? Pengganti tu makna Allah Ta'ala jaga, penjaga Allah. Ketika kita nak musafir ni, di antara doa, bila orang nak musafir baca doa ni, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah teman aku ketika musafir. Ketika musafir, wal khalifatu fil ahli, dan engkaulah khalifah. Apa makna khalifah? Engkaulah penjaga pada ahli keluarga aku. Kita musafir, siapa jaga ahli keluarga kita? Kita musafir, yang menjaga ahli keluarga kita Allah Ta'ala. Maka jelaslah Allah Ta'ala itulah Tuhan yang maha baik. Maka setelah adab kita ini, bagaimana cara kita nak bersahabat dengan Allah? Jaga anggota-anggota kita zahir dan batin. Jaga anggota zahir kita daripada maksiat. Dan jaga juga anggota batin kita. Apa batin? Yakni hati. Yakni merasa malu,
antara batin dia al-haya'u annahu, yani annallah alimun bi'ainika. Hendaklah kamu merasa malu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan aib kamu. Maka biarlah aib macam mana pun Allah tak biar kita. Kalaulah kita bersahabat dengan orang, kata orang ni baik sungguh lah, dia baik ustaz, dia baik sungguh katanya. Maka bersahabatlah kamu dengan dia. Maka bila bersahabat, sahabat-sahabat, kadang-kadang ada satu benda yang kita pun tak tahan dengan sahabat. Ataupun kita bersahabat dengan dia, kita tengok ada keaiban dengan dia. Maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Adakah Allah macam begitu? Tidak. Mu ada keaiban ke, mu buat jahat macam mana ke, mu pernah minum arak, mu pernah berjudi, mu pernah macam-macam, Allah tetap bersama dengan kamu. Kerana dialah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman yang berdampingan dengan kita. Maka jangan engkau bersahabat dengan yang lain. Jangan bersahabat dengan yang lain. Yang ini jangan bersahabat hanya kepada Allah. Apa maksud jangan bersahabat hanya kepada Allah? Kata ulama, maksud dia jangan bersahabat hanya kepada Allah, yakni jangan bergantung kecuali hanya bergantung kepada Allah. Maksud jangan bersahabat hanya bersahabat dengan Allah, yakni jangan bergantung kecuali hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa apabila seorang tadi dia dah tahu dah orang ini melakukan kejahatan, dia tinggal, Allah tahu kita buat kejahatan-kejahatan kita. Maknanya anggota zahir melakukan kejahatan. Maka Allah tahu tak? Tahu. Allah tak tinggal kita. Allah bagi nikmat pada kita, bagi nikmat pada kita. Maka bahawasanya dialah sebaik-baik sahabat. Dan jangan engkau gharab melainkan kepadanya. Jangan kamu gemar kecuali gemar hanya kepada Allah. Jangan kamu kasih, yakni suka bersahabat kecuali suka bersahabat kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Taala. Kita ni alhamdulillah buat maksiat setiap hari. Kita buat jahat setiap hari. Tapi Allah tidak tinggalkan kita. Kata ulama, sebab antara yang mesti kamu jadikan kamu merasa suka bersahabat dengan Allah, apa dia? Yang pertama, yaqti syainuka bihalmihi wasitri wasfika. Antaranya ialah kerana Allah menutup keaiban kamu. Di antara yang menggemarkan kita bersahabat dengan Allah, kita kena faham, kita kena tahu sebab apa kita ni disuruh kita bersahabat dengan Allah. Kerana yang pertama, kerana Allah akan menutup keaiban kita. Allah menutup keaiban kita dengan kelembutan Allah. Dan Allah juga memberi kebaikan kepada kita. Aib kita je tutup, kebaikan pula dia bagi. Maknanya kita ni kalau kita tahu dia aib, ada aib, kita pun kalau kita tutup, kadang-kadang kita tak bagi dah. Dia ni kaki minum arak contohnya. Kita pun tahu dia kaki minum arak. Kita tak cerita, bagus dah. Boleh jadi teman dah. Tapi kita tak cerita tentang keaiban. Tentang keburukan dia. Katakanlah kita tidak cerita kepada dia. Tetapi dalam waktu yang sama, kadang-kadang kita menjauhi dia. Sebab apa? Sebab tahu dah kejahatan dia. Allah Ta'ala maha baik. Dia tidak pernah jauh pada hambanya. Walau hambanya berlumuran dengan dosa banyak sekalipun. Itulah Allah Ta'ala, Tuhan yang maha baik, yang maha mengasihi akan hambanya tadi. Kemudian dikatakan lagi bahawa khairun man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Ni antaranya. Tadi nak beritahu ada dua
yang menyebabkan kita ni gemar berkawan dengan Allah ataupun kita suka dengan Allah, yang pertama Allah Ta'ala tutup keaiban kita dengan ilmu Allah. Itu sebab apa kita kena suka berkawan dengan Allah, dan kita kena faham kenapa Allah Ta'ala sebaik-baik teman. Yang pertama kerana Allah menutup keaiban kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya Allah Ta'ala itu dia bersahabat dengan kita, tidak ada apa-apa manfaat yang dia ambil untuk zatnya, dan tidak ada apa-apa tujuan. Tengok, kadang-kadang kita bersahabat. Kenapa orang itu suka sahabat orang kaya? Supaya kita dapat tumpang kekayaan dia. Contohnya. Oh, kalau begitu manusia ini kalau dia bersahabat ada tujuan dia. Memang dah. Kenapa berkawan dengan ulama? Kerana nak ambil ilmu dia. Kenapa kawan dengan menteri? Kerana nak projek. Contoh je. Maknanya. Dengan arti kata, orang-orang bersahabat, bila dia bersahabat, dia ingin mencari sesuatu daripada sahabat untuk kembali kepada diri dia. Maka dia bersahabat ada tujuan. Allah Ta'ala bersahabat kepada kita. Beri ni, kita nak Allah Ta'ala beri. Kita tak minta Allah Ta'ala bagi sebelum kita minta. Tapi apa yang Allah Ta'ala dapat daripada kita? Tak ada pun. Allah Ta'ala tak berhajat pun pada kita. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kita, tapi Allah tidak meninggalkan kita. Itulah sebaik-baiknya. Kita kok, kenapa tak kawan dengan dia? Tak ada kepentingan nak kawan dengan dia. Maknanya, tidak ada kepentingan. Bermakna, ya, manusia ini kalau kita bersahabat, dia ada kepentingan. Dia nak sesuatu daripada dia, tetapi bersahabat dengan Allah. Tidak ada pun. Allah ini maknanya mengambil daripada kita. Yuhibbuka wa yatlubuka ila hadratihi min wairin gharadin wala manfaatin. Dikatakan bahawa sebab kita kena rasa suka bersahabat dengan Allah kerana Allah menyayangi kita. Kita suka kawan dengan Allah, bersahabat dengan Allah sebab Allah menyayangi kita, dan Allah Ta'ala meminta kepada kita dalam keadaan Allah tidak ada tujuan. Maknanya Allah tidak ambil manfaat, tetapi Allah memberi manfaat. Memberi manfaat kepada hamba dia tadi. Allah suruh tapi Allah beri manfaat. Macam mana? Contohnya Allah Ta'ala suruh sembahyang. Bila Allah Ta'ala suruh sembahyang, apa yang Allah Ta'ala dapat daripada sembahyang kita? Adakah kita punya Allah Ta'ala punya kuasa jadi bertambah? Tidak. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang, tapi Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Maknanya kita kena kasih suka bersahabat dengan Allah kerana Allah dia tidak meminta apa-apa balasan, dan Allah itu tidak ada apa-apa tujuan pun kebaikan kembali pada zat Allah, tetapi manfaat kepada kita semua. Macam ginilah kita tengok orang ini baik sungguh. Dia tahu kita susah, maka dia suruh kita buat rumah. Dia suruh kita buat rumah. Saya nak buat rumah macam mana? Saya mana ada duit? Tak apa. Dah saya nak buat rumah macam mana? Saya mana ada tukang? Tak apa. Duit saya bagi, tukang kamu cari. Kita pun carilah tukang. Jumpa tukang. Okey, baik. Tukang pun bekerja. Tiap-tiap bulan kita kabur kepada bos kita. Kita pun kata, ni orang yang buat sesuatu yang kita perintah. Kita perintah suruh buat apa? Suruh buat rumah. Maka dia pun buat rumah. Bila buat rumah, duit kita, upah kita, rumah kita lah. Dia tukang buat aja. Tetapi itu sifat makhluk. Sifat Allah suruh sembahyang. Allah Ta'ala suruh zakat. Allah Ta'ala suruh kerja haji. Dan tidak ada kembali pada Allah. Itu kembali pada kita. Allah memberi manfaat kepada kita dengan perintah Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah, hendaklah kamu gemar bersama Allah, duduk bersama Allah. Yakni Allah menutup keaiban kamu. Kenapa kita kena gemar suka dengan Allah? Kerana duduk dengan Allah yang menutup keaiban kita.
Kita nak kawan tak dengan orang yang buka keaiban kita yang berkawan. Hari ni kita kawan dengan dia, kita cakap, dia pun dengar. Esok dia khabar korang. Oh, orang ni kata gini-gini. Kita tak akan berkawan dengan dia. Kita tak akan berkawan dengan dia. Sebab apa? Dia ini membuka keaiban. Allah yang menutup keaiban kamu. Maka Allah lah yang sebaik-baik teman, kerana Allah Ta'ala itu dia tidak ada manfaat kepada zatnya. Itulah Allah Ta'ala yang maha baik tadi. Baik, sikit lagi. Khairun tashabu min talabika la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Dan sebaik-baik bersahabat itu yang menuntut ia akan dikau tiada kerana sesuatu yang kembali ia kepadanya. Sebaik-baik teman, kalau dia suruh pada kamu, dia suruh kamu buat sesuatu, maka sesuatu itu dia tidak ambil manfaat untuk dirinya. Bahkan manfaat untuk kita. Inilah sebaik-baik teman. Contoh macam tadi lah. Satu orang suruh buat rumah. Satu orang suruh kita buat rumah. Kita pun buat rumah. Ikut kehendak dia. Kita pun buatlah rumah. Rumah tu boleh siapa? Rumah tu boleh tuan dia, boleh ke dia lah. Sebab dia suruh kita buat. Jadi manfaat pada ke dia. Tapi Allah Ta'ala suruh kita semayang. Manfaat balik daripada Allah. Tak. Manfaat balik ke kita. Baik sungguh orang ni. Baik macam mana? Orang ini, dia bagi duit, dia suruh kita buat rumah, dan rumah tu kita. Baiklah. Maknanya memang baik. Kerana apa? Kerana dia suruh kita buat. Dia suruh kita buat. Dan dia beri apa-apa yang boleh kita buat. Dia bagi duit, dia bagi dia bagi, dia cari tukang dan seumpamanya. Maka dia pun buat. Bila dia buat, tukang membuat rumah tadi, dia pun bagi kepada orang yang buat. Bukan balik pada dia. Inilah teman yang baik. Dan ini tak berlaku. Hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Ada tak begitu? Tak ada kan? Contohnya ada PT 100,000. Boleh awak buat rumah saya? Boleh? Awak pun cari tukang. Dia pun cari tukang. Tiap-tiap bulan dia kata, kena bayar banyak ni, kita buat keluar duit. Rumah tu boleh siapa? Yang dia buat. Rumah tu boleh kita lah. Sebab kita suruh dia buat tu, kerana nak kepentingan kita. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala suruh, tetapi semuanya kembali kepada kita. Maka demikianlah Allah Ta'ala yang maha baik tadi. Dia sebaik-baik sahabat adalah bersahabat dengan Allah Ta'ala. Kerana akan dikau kerana sesuatu yang kembali ia daripadamu kepadanya. Tiada sesuatu yang kembali kepada Allah. Walaupun daripada kita. Dan tiada yang demikian itu malaikat Tuhan yang maha kaya. Tak ada yang mencari apa-apa kepentingan ke, tidak ada. Ataupun mencari tujuan, tidak ada. Hanya Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu maha kaya. Allah Ta'ala itu maha kaya atas semata-mata kerana bahawasanya bersahabat dengan lainnya itu berserta dengan segala gharat, yakni tujuan. Kamu bersahabat dengan orang ada tujuan belaka. Cuba banyak fitih, jadi jutawan, ramai kawan kita. Kemudian macam mana kalau kita jatuh, habis tembok lari. Sehingga kan ada satu orang dia kata, dulu saya Ustaz Allah duit banyak, dia kata. Duit banyak. Jadi kalau orang telefon saja, tak apa, saya pun bagi. Saya bagi. Hari ni saya jatuh, Ustaz. Nak nega pun tak boleh jatuh. Habis telefon pun tak akak, WhatsApp pun tak jawab. WhatsApp pun tak jawab. Kawan baik tu Ustaz. Contohnya, kawan baik tu. Masa saya susah ni, bila susah saja, saya telefon pun tak akak, WhatsApp pun tak jawab. Itulah teman atas ke dunia. Itulah teman atas nama manusia. Tapi teman atas nama Allah Ta'ala tidak begitu. Teman Allah Ta'ala itu tidak begitu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ini tidak mengambil sesuatu pun daripada kita. Maka berserta dengan gharat, yakni tujuan, dan segala illah ataupun segala sebab. Itulah kalau kawan dengan makhluk begitu. Sahabat dengan orang ada tujuan, ada sebab.
Sebab apa mu sabar dengan dia? Kena sabar dengan dia. Kau dapat rezeki banyak daripada dia. Itu contoh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci. Daripada yang demikian itu. Tidak suci Allah daripada mengambil tujuan. Dengan sebab tujuan, dengan sebab-sebab tertentu. Tidak ada. Tidak ada begitu. Maka iaitu yang mengurniakan akan dikau. Dan Allah Ta'ala lah yang kurniakan memberi pada kamu. Maka jikalau berkehendak yang demikian itu, maka bersabarlah engkau dengan teman kamu, dengan Tuhanmu. Kalaulah kita nak bersahabat dengan satu orang yang tidak ada tujuan, semua boleh kita belaka. Ya, sahabat ke kawan kita pun bukan kerana harta kita. Bukan kerana nak tumpang pengaruh kita. Tak ada. Kalau begitu nak cari macam tu, mungkin kena bersahabat dengan Allah. Hanya bersahabat dengan Tuhan kamu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala menuntut ia akan dikau. Allah Ta'ala suruh kamu buat apa-apa. Tiada kerana sesuatu kembali daripadamu kepadanya. Tidak ada Allah Ta'ala perintah sesuatu dan benda itu ada kepentingan Allah. Tidak ada. Allah Ta'ala suruh sembahyang. Tidak ada kepentingan Allah. Allah Ta'ala suruh puasa. Tidak ada kepentingan Allah Ta'ala. Kerana iaitu yang kaya daripada seluruh sekalian alam. Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya. Dan tiap-tiap satu itu berkehendak kepada Allah. Semua berkehendak pada Allah. Oleh itu bersahabatlah dengan Allah Ta'ala. Dia kata ulama'. Dia kata bersahabat dengan Allah Ta'ala ini tidak pernah mengecewakan. Jadi ada satu zaman Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ni, anak murid dia ramai. Satu hari dia perasan ada satu orang anak murid. Satu orang anak murid ni, dia tak suka bergaul. Jadi dia duduk dalam kuliah Imam Hasan Basri. Habis kuliah dia akan lari. Dia tidak berkumpul dengan orang ramai. Dia mengasingkan diri saja. Jadi Imam Hasan Basri perasan. Ada anak murid dia ni yang jenis tak berkawan dengan orang. Akhirnya satu hari, Imam Hasan Basri pakai pakaian biasa saja seperti orang awam, tidak memakai pakaian ulama. Jumpa orang anak muda tadi. Lalu dia berkata, wahai anak muda, aku tengok kamu ni tak berkawan langsung dengan orang. Dan kamu ini selalu duduk di satu sudut, cuba menjauhkan diri pada orang. Tidakkah begitu? Betulkah begitu? Ya, betul. Kenapa kamu tidak mau berkawan dengan orang lain? Dia pun berkata, wahai Imam Hasan Basri, sebelum daripada ini, aku sentiasa berkawan dengan orang. Aku sentiasa bersahabat dengan orang. Tetapi apabila sahaja, maknanya bila aku sentiasa bersahabat. Kata orang tadi, aku sentiasa bersahabat dengan orang. Tetapi bila aku banyak bergaul dengan orang, bersahabat dengan orang, aku lebih banyak kecewa, aku lebih banyak bersedih daripada bergembira. Oleh kerana itu, aku memilih berkawan dengan Allah. Maka aku berkawan dengan Allah. Aku tidak pernah bersuka cita, aku tidak pernah bersedih, dan aku tidak pernah merasa rugi. Kerana sesungguhnya dialah yang menghilangkan kedukaan aku. Maka orang tadi dia tidak suka berkawan dengan orang kerana sesungguhnya dia nak berkawan dengan Allah. Dan berkawan dengan Allah tidak pernah mengecewakan dirinya. Sebab tu kalau kita kawan dengan orang banyak-banyak, kadang-kadang bila kawan ramai ni, kau banyak kawan, kau banyak masalah kita. Maknanya. Tetapi Allah Ta'ala tidak. Bersahabat dengan Allah. Lalu dia berkata, lalu aku memilih bersahabat dengan Allah. Maka bersahabat dengan Allah. Dengan banyak beribadah, tumpu, dan aku mengasingkan diri pada orang ramai. Kata Hasan Basri, kalau begitu tak apalah. Kerana kamu sudah bersahabat dengan Allah Ta'ala, dan sebenarnya dialah yang sebaik-baik sahabat. Maka orang yang bersahabat dengan Allah Ta'ala, di antara ciri orang yang bersahabat dengan Allah, dia banyak menyebut nama Allah daripada selain Allah. Kalau kita sahabat baik dengan orang tu, kita sebut nama dia. Sebut nama, sebab kita rapat dengan dia, kita baik dengan dia.
Maka kalau kamu nak bersahabat dengan Allah, kamu kena banyak sebut nama Allah. Itu satu. Yang kedua, kamu kena mengutamakan Allah daripada yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya, kamu kena mengutamakan ibadat pada yang lain. Jadi, siapa teman kamu? Allah. Apa bukti kamu teman Allah? Bukti teman Allah Ta'ala apabila saja Allah memanggil, saya pergi. Maknanya, saya mau utamakan ibadat. Itu tanda bukti bahawa dia menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai teman dia. Yang ketiga, bukti dia jadikan Allah Ta'ala itu teman dia, yakni dia menjaga segala anggota dia, baik tangan, kaki dan seumpamanya, daripada bermaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini yang dikatakan bahawa tanda orang tadi bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan keluarkan olehmu, wahai hamba, daripada lainnya, dan engkau lari daripada nazarmu memandangmu, dan putuskan khabarmu, dan terbukalah kaum daripada mata hati kamu. Bila kamu sudah bersahabat dengan Allah, kamu keluarkan yang lain, daripada selain daripada Allah Ta'ala. Keluarkan yang selain daripada Allah Ta'ala. Dengan dikata, dan engkau lari daripada memandangmu, dan jangan memandang kepada diri kamu, dan putuskan khabarmu, dan terbukalah kaum daripada mata hatimu. Maka engkau lihat akan dia masuk di dalam anwarul uzmah, cahaya keagungan Allah. Ni bila orang yang sudah bila sudah berdampingan dengan Allah, dan berdampingan dengan Allah, kena lari daripada manusia. Lepas tu kata ulama, bersahabatlah kamu dengan Allah, jangan bersahabat dengan manusia. Bahaya. Ada ulama kata begini, bersahabatlah kamu dengan Allah dan juga orang yang dicintai oleh Allah. Dengan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka dengan larilah kamu daripada yang lain. Yakni jangan bersahabat dengan orang yang lain. Lari daripada memandangmu dan putuskan khabarmu. Nasib akan terbukalah kaum daripada mata hati kamu. Jadi dikatakan bahawa apabila saja kamu telah menjadikan Allah dalam hati kamu, tidak ada yang ada, hanya kamu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja, maka dikatakan bahawa apabila sahaja dijadikan Allah Ta'ala hanya sebagai teman semata-mata, tidak ada yang lain, maka ketika itu kamu akan dapat cahaya-cahaya. Dia panggil apa? Cahaya uzmah, cahaya kebesaran Allah. Apa makna kaun? Kaun ni maknanya apa? Segala yang berlaku, kejadian-kejadian. Segala yang berlaku tadi, putuskan khabarmu dan terbukalah kaum kejadian ataupun segala yang berlaku daripada mata hati kamu. Maka engkau lihat akan dia masuk di dalam anwarul uzmah, cahaya-cahaya kebesaran. Ketika itu, bila seorang sudah bersahabat dengan Allah, macam kita sahabat dengan kaki bola lah. Contohnya, kalau kita bersahabat dengan kaki bola, apa yang kita dapat? Bola semua. Pagi petang bola. Sebab apa? Sebab bersahabat dengan kaki bola. Kalau bersahabat dengan kaki memancing, orang Terengganu kata kaki ngai. Ngai lah kita. Habis cakap bak ngai, bak upang, bak ikan, bak udang, bak jorang gitulah. Bak jorang dan seumpamanya. Itu kalau kita bersahabat dengan orang yang suka memancing. Kalaulah kita bersahabat dengan orang yang suka berniaga, cakap bab berniaga lah siang malam. Maka kata Imam Hasan Basri, kalau tidak silap, mengatakan bahawa orang yang bersahabat dengan Allah, maka yang disibuknya sesuatu yang disukai oleh Allah. Orang yang bersahabat dengan Allah, ia sibuk dengan sesuatu yang disukai oleh Allah. Apakah yang disukai oleh Allah?
Yang disukai oleh Allah Ta'ala itu adalah zikir contohnya. Baca Quran. Sebab dia dah sahabat dengan Allah, maka disibuk dengan memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memikirkan Allah Ta'ala, maka dalam keadaan macam itu, bila dia sibuk bersahabat dengan Allah, dia sibuk berzikir, dia sibuk dengan baca Quran dan seumpamanya, maka akan terbukalah hati dia. Sebab itu nikmat duduk bersahabat dengan Allah Ta'ala, maka akan terbuka segala hatinya, dan juga akan dikatakan bahawa dengan maujud, dengan ada iradah Rabbaniyah, kehendak ketuhanan, dan kudrat khaliqiyah, dan juga dengan kuasa penciptaan, maka pandanglah engkau daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, dan engkau pandang sesuatu dengan Allah, dan dengan kejadian itu sahlah tauhidmu. Apabila seorang sudah bersahabat dengan Allah, sahabat dengan Allah sibuk dengan apa? Baik, sahabat dengan bola, sibuk dengan fikir bola. Sahabat dengan memancing, sibuk dengan memancing. Bersahabat dengan orang bisnes, sibuk dengan bisnes. Sahabat dengan Allah, sibuk dengan apa? Sahabat dengan Allah, sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir. Jadi kesan daripada kamu sibuk bersahabat dengan Allah ni, bersahabat dengan Allah, sibuk dengan ibadat, maka Allah Ta'ala jadikan hati kamu terbuka. Hati kamu terbuka sehingga dimasuk cahaya-cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hati. Sehinggalah lapang hati seseorang tadi. Ini kesan apabila seorang itu bersahabat dengan Allah Ta'ala, sehinggalah menjadikan dia benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka demikianlah diberitahu kepada kita, tidak ada teman yang terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita kata Allah Ta'ala teman yang terbaik? Kerana Allah Ta'ala itu dia mengetahui aib kita, dia tidak meninggalkan kita. Dia akan sentiasa bersama dengan kita. Firman Allah Ta'ala, innallaha syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang mukmin itu diri jiwa mereka, harta benda mereka. Allah Ta'ala membeli dia dengan diberi dengan syurga. Allah Ta'ala beri mereka itu syurga. Apa maksud Allah Ta'ala membeli? Yakni Allah Ta'ala menggembirakan hatinya. Hatinya tadi, walaupun Allah Ta'ala tahu pembelian tadi, syurga tadi tak padan dengan amal dia. Kenapa? Amal dia ada cacat celah, tapi Allah beli juga. Inilah sifat Allah Ta'ala apabila Allah Ta'ala berdampingan dengan hambanya berdampingan dengan Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita, siapa yang bersahabat dengan Allah, maksudnya dia menyerahkan diri kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkannya. Apa yang Allah Ta'ala perintah, laksana, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, tidak ada teman yang baik adalah Allah Ta'ala yang sentiasa berdampingan dengan kita. Manusia tidak terlepas daripada ingin bersahabat, ingin berteman, maka carilah teman yang sebaik-baiknya adalah Allah Ta'ala. Maka apabila dia seorang tadi ada sahabat, ada teman, maka dia akan sibuk dengan apa yang teman dia suka. Maka orang yang bersahabat dengan Allah, maka dia akan sibuk dengan ibadat, kerana ibadat itu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian kita ini bila kata bersahabat dengan Allah, apa maknanya lagi? Bersahabat dengan Allah adalah seorang itu hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, tidak yang lain daripadanya. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Jadi sekadar inilah saja yang dapat disampaikan. Minta maaf banyak di atas segala kekurangan dan kelemahan. Moga-moga kita bertemu lagi. Dan malam besok, malam Jumaat, mungkin kita adakan maulid saja. Kita akan bertemu insya-Allah Jumaat malam Sabtu dalam bicara ilmu kita hikam. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan.
Dan Ustaz doakan semua berada dalam kebaikan, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dan dijadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, wa nas'aluka qalban khashian, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka al-afiyah min kulli baliyah, wa nas'aluka damamal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma akhirna lazzata ma'siyatika wa zuqna lazzata ta'atika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.